KPM. Mana ni? Mana murid-murid ni? Mana? Dekat atas tu. Kenapa main kat atas? Turun. Tolonglah Abang Akmal. Bukan apa. Abang Akmal ada masalah. Produk dah ada. Nama pun dah ada. Packaging pun dah ada. Tapi logo tak ada lah murid-murid. Boleh bantu Abang Akmal tak? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Tadi kan Abang Akmal cakap ada produk tapi kalau tak ada logo pun tak boleh juga, ataupun produk tu memang berkualiti dan cantik tetapi kalau tak ada logo yang menarik perhatian pembeli-pembeli pun tak boleh juga kan. Sebab itulah hari ini murid-murid yang mengambil mata pelajaran reka bentuk grafik digital cukup bertuah kerana kita akan bersama dengan seorang guru yang akan mengajar kita. Tapi masalahnya ni, mana guru itu ya? Nak tahu siapakah yang akan masukkan itu? Jom kita tengok maklumat guru terlebih dahulu. Let's go! Mana dia pergi? Fikirkan boleh. Itu dia moto daripada cikgu kita, Cikgu Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akmal. Ini yang nyanyi lagu Ku Rasa dan... Bukan, tu yang lain. Itu Rosa lain. Ya, cikgu. Ini cikgu, saya ada masalah cikgu. Okay. Ada orang beritahu saya, kalau produk kita berkualiti, tapi kalau logo pun tak menarik perhatian pun tak boleh juga. Betul kan cikgu? Betul, Akmal. Kalau logo ni umpamakan macam Akmal tak kenal cikgu kan? Akmal tak kenal. Lepas tu Akmal datang jumpa cikgu, Akmal tengok mana dulu? Nama cikgu? Nama cikgu ni nak tengok kat mana? Nama Mestilah cikgu kat tengok name tag? Betul. Macam itulah juga dengan logo. Logo ni umpama name tag bagi syarikat supaya kita tahu apa nama syarikat tu. Okey. Sebab itulah kejap lagi kita akan mulakan kelas kita cikgu. Tapi takkan kita berdua je cikgu kan? Ya, betul. Kita akan bersama dengan murid-murid kita ni. Katanya daripada Puchong ni. Betul ke? Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Ya, seorang je yang jawab. Selamat sejahtera. Okey. Baik. Jadi ni Abang Akmal nak tahulah siapa nama murid-murid kita ni. Mungkin boleh mula daripada yang belakang dia ada pokok-pokok tu. Erisha? Betul ke nama dia? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Emina Khaira binti Muhammad Amiruddin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pereka hiasan dalaman. Wah, interior designer Eric Leong. Wah, okey. Seterusnya, yang ada bendera negeri Sarawak tu, Timothy, betul ke? Ya. Perkenalkan diri awak. Nama saya Timothy Aksen. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi arkeologi. Menjadi apa cikgu? Arkeologi. Okey, terbaiklah Timothy. Okey. Seterusnya Taren. Betul ke nama awak Taren? Betul. Selamat sejahtera. Nama saya Tarun Kumar, anak lelaki Parameswaran. Cita-cita saya adalah untuk menyertai multimedia. Multimedia, terbaiklah Taren. Okey. Seterusnya, besar bendera negeri Selangor kat belakang tu. Siapa nama awak? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Hakimi. Cita-cita saya menjadi pereka multimedia. Pereka multimedia. Jadi streamer. Okey. Tapi Arif nampak selesa sangat kat situ dengan siap letak bantal kat belakang tu Okey. Seterusnya yang pakai cermin mata. Dulu pakai cermin mata kan? Siapa nama awak tu? Hanisa ke namanya? Hanisa. Nama saya Hanisa. Okey. Cita saya nak jadi seorang cikgu. Jadi seorang cikgu, terbaik Hanisa. Okey, terakhir sekali siapa nama awak? Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Syahidah. Cita-cita saya nak jadi cikgu.
jadi cikgu juga terbaik. Itu dia murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1 Selangor. Dan saya pasti murid-murid di luar sana juga sedang menyaksikan kami dalam Didik TV ni untuk jam pukul 5 petang ini. Baik, kita pun dah berkenalan dengan murid-murid kita dan cikgu. Kita nak lakukan dulu sanitasi, boleh cikgu? Sebab kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, pakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Silakan cikgu, kita ke sini dulu. Baik, gel pembasmi kuman ada di atas meja. Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Terima kasih, Akmal. Alright, dan diikuti dengan saya, insya-Allah. Wangi cikgu ya? Wangi. Gel pembasmi kuman ni wangi ya. Okey, baik. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita dalam Sukses SPM 20 berapa cikgu? 21. Selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Inilah dia modul pembelajaran reka bentuk grafik digital tingkatan 5. Cikgu ni untuk saya ke? Boleh juga kalau Akmal nak sambung belajar ni. Okey, tapi sebelum kita nak mulakan kita punya kelas ni kan, saya nak tanya dulu kepada kawan kita Timothy ni. Timothy, apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini, Timothy? Timothy, dengar tak suara Abang Akmal? Pandangan saya tentang mata pelajaran ini ialah saya boleh berfikir secara matang. Okey. Itu saja? Dengar. Dengar. Okey. Dengar. Alright, itu dia. Dia kata dia boleh berfikir lebih matang, cikgu. Okey. Baik, itu kata Timothy. Kalau seterusnya daripada Emina Khaira, apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini? Pada pandangan saya, subjek ini sangat menarik kerana dapat menjadikan seseorang murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. Itu kata Emina. Kalau kata Arif pula macam mana, Arif? Senang ke susah sebenarnya mata pelajaran ni, Arif? Mata pelajaran ni senang je. Dapat saya tentang mata pelajaran ni, dia dapat membantu saya terhadap membuat desain atau logo, sesuatu benda yang kreatif. Untuk menolong baik logo ni. Okey, terima kasih kepada Arif. Jadi cikgu, selepas ini apa saja soalan, cikgu tanya semua dekat Arif. Boleh cikgu? Okey, boleh, dia kata senang. Okey, baiklah. Kita pun dah dengar pandangan murid-murid mengenai mata pelajaran ini. Dan tanpa membuang masa, ayuh kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Rosa bagi mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Akmal. Sama-sama. Anak-anak murid di rumah dan juga di Google Meet. Okey, hari ini kita akan belajar subjek untuk tajuk yang kelima dalam modul tingkatan 5 ni. Okey, penghasilan karya grafik digital. Okey, ini adalah merupakan tajuk yang pertama bagi modul tingkatan 5. Alright. So sebelum ini rakan-rakan guru yang lain sudah menghabiskan tajuk untuk tingkatan 4. So saya memperkenalkan ni tajuk tingkatan 5. Okey. So dalam modul ini terdapat 3 standard pembelajaran. Okey, yang pertama identiti korporat, yang kedua pengiklanan dan juga yang ketiga nanti kita belajar pembungkusan. Okey. So yang pertama ni identiti korporat, mereka dah belajar dah ni, Akmal. Awal tahun ada tu dah belajar menyatakan definisi identiti korporat, menerangkan kepentingan logo dalam identiti korporat dan mereka sudah melakar logo. Okey, ada 3 jenis logo yang mereka sudah belajar, iaitu logo pictorial marks, kemudian logo word marks dan juga logo combination. Okey. Cuba Akmal tengok dalam gambar ni, ada gambar logo yang banyak ni. Okey. Murid-murid di rumah pun cuba tengok. Rasanya dalam banyak-banyak jenis logo ni, yang mana satu jenis pictorial mark. Pictorial tu dia ambil perkataan pictorial. So dia ada gambar. Dia gambar saja, Akmal. Dia tak ada perkataan. So yang mana rasa-rasanya?
logo yang TNB tu cikgu. Betul, pandai. So kalau logo tu dia hanya ada gambar sahaja, kita panggil dia logo pictorial marks. Pictorial marks. So dalamnya ada beberapa lagi lah. Contohnya macam KPM. Kita ada gambar logo sahaja. Kemudian untuk word marks, logo yang terdiri daripada huruf atau perkataan sahaja, tak ada gambar. So kalau dalam banyak-banyak ni yang mana satu, Mal? Yang ada huruf saja. Betul, pandai. So Didik TV, TV3, NTV7 semua adalah word marks ataupun huruf sahaja. Baik. Okey, kalau logo jenis combination, dia mencampurkan antara gambar. Pictorial marks dan juga word marks. Pandailah Akmal ni. Okey, so dalam banyak-banyak ni yang mana satu Akmal rasa? Semestinya Syabas. Betul. Okey, so Syabas. Okey, ada UPM dan ada beberapa Hot FM kan? Ya. Semua dia menggabungkan gambar dengan huruf. Okey, so kemudian mereka belajar untuk menghasilkan reka bentuk logo yang bersesuaian dengan identiti korporat. Okey, kalau tadi cikgu cakap logo tu macam name tag, nama kita kan? Nama untuk syarikat. So identiti korporat ni pula dia punya karakter, Akmal. Macam mana kalau kita describe orang tu, macam mana ciri-ciri orang tu? Cak Akmal tinggi, bergaya kan. So identiti korporat tu dia untuk menerangkan ciri-ciri sesebuah syarikat. Okey. Kemudian terakhir sekali mereka belajar untuk menghasilkan rekaan identiti korporat menggunakan logo yang telah dipilih. So daripada logo yang mereka dah hasilkan tu, mereka akan menghasilkan identiti korporat yang lain. Okey. Okey. So kita terus tengok contoh hasil karya murid. Ini adalah hasil karya murid-murid cikgu ni. Pelajar-pelajar 5 Bill Gates. Okey, mereka mula-mula buat daripada lakaran kecil. Okey, ataupun kita panggil thumbnail. Tapi pelajar ni, murid ni dia sangat rajin. Sepatutnya masa thumbnail tu tak payah warna, Akmal. Mereka dah siap-siap warna dah. Murid ni memang murid betul-betul lah bagus. Memang baik betul. Okey. Kemudian pada peringkat yang kedua ialah lakaran kasar, di mana Cikgu Rosa akan pilih salah satu daripada lakaran kecil tu. Ada banyak kan? Ada 6 kan? Cikgu Rosa pilih satu. Okey, jadi mereka akan hasilkan lakaran tu cantik-cantik lah. Tapi masih belum berwarna, Akmal. Okey. Kemudian mereka pergi kepada lakaran komprehensif. Barulah logo tu diwarnakan. Dah cantik macam ni, kita transfer, kita pindahkan ke dalam perisian. Kita buat guna komputer, Akmal. Buat dalam komputer cantik-cantik, barulah kita jadikan dia sebagai logo. So itulah dia peringkat-peringkat proses untuk menghasilkan logo. Okey. Banyak tak? Cantiklah cikgu. Ini semua adalah contoh karya murid yang telah mereka lakukan, mereka dah jalankan sebelum ni lah. Okey, buat logo-logo. Okey, kalau Akmal tengok banyak-banyak logo ni yang mana Akmal berkenan di hati lah tengok dia punya reka bentuk. Kalau saya nak invest lah cikgu kan, saya akan memilih satu yang ada popcorn tu sebab warna dia sangat bold dan logo dia kalau kita tengok, memang ini jual popcorn. Sama juga dengan donut, Jimmy's Coffee dan juga yang watermelon tu cikgu. Kan? Cute kan? Comel. So mereka ni, pelajar ni dia dah buat kajian. Dia dah cari macam mana warna yang sesuai, macam mana rekaan bentuk yang sesuai untuk buat logo yang sesuai untuk produk tu. Mereka buat kajian, Akmal. Okey, bukan suka-suka terus start, terus buat saja. Betul. Okey, Akmal perasan tak kalau banyak logo ni, ada logo yang makanan aja, semua perasan tak? Lah cikgu. Semua makanan. Rasa-rasa kenapa agak-agaknya mereka suka makanan? Sebab kita kaya dengan makanan cikgu. Ya, itu salah satu sebab mereka suka makan. Murid-murid saya ni. Okey, tapi salah satu lagi sebab mereka ni lepas habis modul yang kelima, mereka pergi ke modul ke-6 dan ke-7, mereka akan buat pameran. Mereka dah buat kajian juga. Waktu pameran tu, kalau mereka berniaga, produk apa yang paling laris Akmal rasa? Produk makanan lah. Jadi mereka dah merancang nak jual makanan pada waktu pameran nanti. Jadi awal-awal dia dah standby, dia dah sedia dah logo semua, logo produk makanan. Inilah calon-calon SPM yang sukses cikgu. Kan? Mereka ni otak berniaga ni semua ni. Okey, so ini adalah contoh karya daripada logo tadi. Kita jadikan dia identiti korporat. Okey, aku tengok ada. Dia punya logo. Okey, kemudian dia pergi kepada sampul surat. Okey, kepala surat, kalender dan kad perniagaan. Logo yang sama, konsisten kita letakkan pada identiti korporat yang berbeza. Nampak tak rekaan dia menarik kan? Kalau produk macam ni makanan yang tadi kedai buku. Nampak kan dia punya perbezaan skema warna kan daripada rekaan dia punya design tu lah. Okey. So sekarang kita pergi pada soalan. Boleh ke murid-murid ni? Okey. Okey. Murid semua okey? Kalau okey angguk. Angguk semua, angguk. Okey. Okey. Alright, so kita tengok soalan yang pertama ni. Okey, construct dia P03, pengetahuan tentang konvensyen kelaziman. Ini benda-benda yang standard, Akmal. Maknanya kalau logo ataupun simbol itu digunakan, semua orang pun akan guna benda yang sama.
So kita tengok soalan dia. Okey, stimulus dia kata Raja 1 merupakan logo sebuah syarikat catering. Alright. Okey, ni saya galakkan selalu murid-murid bawa highlighter lah. Siap-siap kan? Highlight kan. Okey, logo syarikat catering. Okey, kita tengok gambar Raja dia pula. Ada label A, B, C dan D. Okey, kita study lah dulu kan. Tengok dulu apa gambar tu buat. Ada yang apa, kepala tu chef kan. Muka dia dan garisan ada tulis Pak Mael Catering. Okey, so kita tengok soalan dia. Berdasarkan Raja 1, padankan alatan yang sesuai digunakan dengan menulis A, B, C, D pada ruang jawapan. Di sinilah. Okey, ruang jawapan. So dekat situ dia beri alatan tapi dia tak beri nama. Okey, so maksudnya perisian apa pun akan guna logo ataupun simbol alatan yang sama. Okey. So kalau tengoklah soalan ni, siapa rasa nak jawab? Ada tak? Siapa-siapa volunteer? Kan kita nak minta yang senang je tu. Senang je. Kita mulakan dengan senang je, Arif. Senang je, Arif. Cuba jawab soalan nombor 1, Arif. Silakan Arif, senang je. Yang pertama? Jawapan dia A. A, okey. Okey, yang betul kedua, lah. Garisan kat mana? Ya. C. Apa? C. 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 Okey, betul ke cikgu? Betul lah. Okey. Alright, lagi 2 tu Arif. Huruf A tu apa? Kat mana? Huruf A tu dekat B. B. B, Okey. kita tengok. Betul. Okey. Yang Last terakhir sekali tu yang bulat tu. semestinya Kat mana bulat tu? Adalah D. D. Okey. Oh, pandai. Tepuk sikit untuk Arif, kawan-kawan yang lain. Patutlah dia kata senang tadi. Okey. So, jawapan tu ada mendapat 4 markah untuk Arif. Okey. Alright, tahniah Arif. Okay. So, kita pergi konstruk P05, pengetahuan tentang pengelasan. So, kita Baik. nak kelaskan 3 kategori logo tadi. Pictorial marks, word marks dan combination. Kita nak padankan logo dan jenis logo yang sesuai menulis A, B, C pada ruang jawapan. Baik. Okey. So, logo ni ada logo Hot FM. Okey, logo KPM. Logo TV3. Logo syarikat pengairan. Dan juga logo halal. JAKIM Okey, so siapa nak jawab soalan ni? Jawab pembocor pula. Ya. Saya Siapa nak jawab yang first tu boleh cikgu? Sebab dah nampak jawapan. Sebab dah terbocor Okey, siapa nak jawab? Mungkin murid perempuan pula. Kita selang-seli dia cikgu lah. Betul. Ada sesiapa? Nak cuba? Emina, boleh? Emina. Boleh Emina? Malu-malu boleh, Emina boleh. ni. Okey, silakan Emina. Yang first, C. Yang first tu C. Oh, sorry. Kejap. C, tengok betul tak? Okey. Betul. Combination. Okey, next. Yang kedua, A. Okey. Kedua A. Yang ketiga, B. Okey. Betul. Yang keempat, A. Alright. Dan yang kelima, C. Okey, pandai. 5 5 markah untuk Emina. Okey, bagus. Okey, sekarang Alright. kita tengok konstruk P07, pengetahuan tentang metodologi. Okey, metodologi kali ini soalannya tentang menunjukkan 3 jenis lakaran dihasilkan sepanjang proses pengolahan idea dalam menghasilkan sebuah reka bentuk logo. Namakan jenis lakaran itu pada ruang jawapan. So, ada 3 ni, kita kena namakan. Ini adalah proses yang biasalah. Okey. Baik. So, siapa nak jawab soalan ni? Mungkin Timothy boleh jawab, Timothy? Okey. Boleh. Okey, silakan. Cuba yang pertama. Yang pertama ialah lakaran kecil. Lakaran kecil. Yang kedua, Oh, betul. lakaran kasar. Okey. Yang ketiga, lakaran komprehensif. Okey. Wah, terbaiklah Timothy. Okey, 3 markah. markah untuk Timothy. Tahniah. Okey, next tengok. Okey. Ini pula soalan bahagian B, Akmal. 10 markah Banyak yang ni. Okey, yang pertama dia adalah tentang mengaplikasi. Dia tanya Baik. tentang maklumat dah diberi. Okey, tentang kedai gunting rambut BG. BG ni nama kelas dia orang sebenarnya, Bill Gates. Cikgu letak saja je kan. Kemudian jenis perkhidmatan mereka ialah servis menggayakan rambut. Buat hairstyling lah kan. Lepas tu kita beri dah idea dengan konsep kita nak ada gambar gunting atau sikat rambut. Okey. Okey, so boleh tak murid-murid tolong jawab A, lakarkan sebuah logo untuk perniagaan itu dalam bentuk lakaran kasar yang jelas pada ruang jawapan. Yep. Okey, cuba buat lakaran tu. Lakaran kasar senang, satu je Akmal. Tak payah warna pun. Dah siap dah cikgu. Dia dah siap daripada awal dah ni. Tak sempat saya nak tanya soalan. Okey, kita semua tunjuk Semua tunjuk macam Taren tu. Dekatkan sikit. Dekatkan sikit. Okey, Taren boleh tunjukkan sekali lagi ke Taren?
Awak punya hasil karya awak. Okey. Akmal berkenan yang mana Akmal yang cantik ni? Nak tanya ni. Yang mana Cikgu yang paling meletakkan cantik satu ni? pressure kepada saya. Yang mana Akmal rasa paling menepatilah ciri-ciri logo yang menarik Cikgu, ni? saya rasa semua lawa lah cikgu. Betul ya. Sebab jawapan selamat lah. Yelah. Okey, kalau macam tu kita nak pilih siapa jawab untuk soalan ni? Bahagian Okey, kita minta... cikgu, saya suka yang Hanisa punya tu cikgu. Okey. Dia macam ada anime sikit, macam kartun sikit tu. Okey, Anissa, cuba terangkan sikit apa jenis muka type yang Anissa gunakan dalam logo tu? Anissa. Ini Timothy. Kenapa? Kenapa Anissa malu ke? Bukalah. Okey. Cuba Anissa tunjukkan logo tu, kemudian nyatakan apa jenis muka type yang Anissa gunakan dan juga apa jenis logo tu. Ya. Pictorial marks ke, word marks ke? Ya, Anissa. Saya dah nampak Anissa. Okey. Boleh ceritakan sikit? Anissa? Okey, cuba terangkan Anissa. Jenis muka type jenis apa? Serif ke, sans serif ke, dekoratif ke? Cuba terangkan. Anissa, saya tak dapat dengar suara awak lah. Mungkin boleh mungkin boleh rapatkan mikrofon tu dekat mulut awak. Jenis muka type Anissa? Ya. Jenis muka type apa tu? Serif ke, sans serif ke, dekoratif? Saya jenis muka type serif. Serif. Okey. Dia kena terangkan jugalah serif tu mungkin jenis apa tulisannya kan? Kenapa digunakan dan baru dapat 2 markah. Okey, yang kedua jenis logo Anissa. Logo tu apa? Pictorial marks ke, word marks ke, combination? Saya rasa combination cikgu. Kan? Akmal pun boleh jawab dah. Tentulah combination. Okey. So, betul lah. Logo itu adalah jenis combination dan lebih baik kalau nak dapat 2 markah penuh tu kena elaborate sikit lah, kena kembangkan sikit jawapan. Okey, logo combination tu menerangkan gambar apa. Ada lakaran gambar apa dalam tu. Mestilah gambar sikat dengan gambar gunting tadi kan. So 2 markah lagi untuk jawapan yang nombor 2. So total dia 4 markah lah kat situ. 4 markah. Okey. So Akmal ada nak tahu lagi apa-apa tak tentang yang logo ni tadi? Jelas tak? Cikgu, mungkin kita boleh minta lagi seorang murid untuk ceritakan kenapa dia pilih lakaran macam tu. Sebab saya pun tertarik dengan hasil karya Tara tadi. Tara boleh tunjukkan sekali lagi tak? Cantik kan dia punya logo? Kalau saya nak pergi barbershop, memang saya tengok logo tu je cikgu. Betul kan? Ini barbershop cikgu. Ini kedai gunting rambut ni. Boleh ke Tara tunjuk sekali lagi? Tunjuk lagi sekali. Itu dia. Besar dia punya gunting dengan sikat dah cikgu. Siap ada misai awak doyok tu. Cantik kan? Okey, Tara mungkin boleh ceritakan sikit awak punya lakaran ni. Logo saya akan sangat menarik bagi pembelian kerana mereka betul logo saya sangat menarik berbandingan kedai rambut yang lain. Dia dah buat kajian tu Akmal. Dia dah tengok dah banyak kedai gunting rambut. Logo dia yang paling menarik dia kata. Dan paling menyelah. Ya, betul. Sangat yakin. Berkeyakinan tinggi Tara ni. Bagus. Ya. Tapi Tara dia gunakan apa cikgu? Sama ada pictorial marks ke, word mark ke atau combination Tara? Combination. Okey, itu dia. Baik. Tadi kita pun dah tengok hasil kerja daripada murid-murid kita cikgu kan. Dan cikgu pun ada menyebutkan tadi di dalam mereka bentuk grafik digital ni, dalam identity corporate dia ada 3 jenis cikgu kan. Ada 1 pictorial marks, ada word marks dan juga combination. Kalau nak tahu apa lagi yang ada dalam bab yang cikgu kongsikan ini, jangan ke mana. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. TV KPM. Didik TV KPM.
Right, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Cikgu Rosa, saya macam tertanya-tanya lah kan. Sebab tadi kalau kita tengok contoh-contoh daripada karya anak-anak murid cikgu ni kan, semua menggunakan ada yang ialah berpandu kepada logo dan juga temanya kan. Tapi kalau nak masukkan warna tu pun dia tak sebarang warna kita boleh masukkan cikgu kan. Betul. Macam mana kita nak pilih tu? Sebelum mereka memilih warna tu, mereka ni dah pernah belajar masa tingkatan 4 dulu, Osman. Dia dah belajar dah skema warna, ada jenis-jenis warna yang sesuai digabungkan, ada yang menarik, ada yang sesuai untuk, yelah, ada yang menimbulkan mood kan. Kadang ada setengah warna kita rasa macam sedih je tengok warna tu. Ada kita rasa macam mood nak ceria je kan. So mereka daripada kajian yang mereka buat, so mereka akan pilih. Contoh ada banyak lah, contoh skema warna tetradik, tridik. So mereka akan gabungkan warna-warna yang bersesuaian untuk masukkan dalam logo mereka. Memang baik. Dia ada banyak lah dia kan ada banyak. Mereka kena buat kajian tu, Akmal. Mereka kena banyak buat Google search, ada cari yang mana sesuai. Contohnya kalau untuk kedai makanan, warna apa yang sesuai untuk warna makanan. Baru orang selera nak datang. Betul, kalau cikgu. warna tu sedih, orang tak masuk kedai gelap, pun sedih. suram je kan. Betul. Habis sekarang ni kita nak sambung apa cikgu? Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada standard pembelajaran 5.2 iaitu pengiklanan. Baik. Okey, so bila mereka belajar pengiklanan ni adalah sambungan daripada logo corporate tadi tu, corporate identity. Okey. So pada 5.2.1 mereka belajar untuk menyatakan maksud pengiklanan. Baik. Okey, kemudian mereka menjelaskan kepentingan reka bentuk pengiklanan tu. Kemudian mereka membanding beza kaedah pengiklanan menerusi media cetak dan elektronik. Okey, kalau ni common sense je, Akmal. Kalau media cetak, iklan macam mana, Akmal? Yang macam tu cikgu? Dalam kan? Gambar tu. Kat sini dalam gambar ni kan. Dia cetak ke atas kertas, atas board kan. Okey, tapi kalau elektronik pula macam mana? Kalau elektronik tu yang kita selalu tengok dalam social media tu. Betul, kat social media kan, dekat internet semua tu. Okey, so seterusnya mereka belajar menyesuaikan keperluan bahan promosi dalam pengiklanan. Seperti dah ada jenis-jenis dia lah ni. Gegantung tu banting, Akmal. Kita sebut gegantung, okey. Kalau kain rentang pula banner. Dia melintang, ada yang menegak kan. So risalah pula flyers, leaflet tu lah risalah. Okey, kemudian poster, banyak macam-macam jenis poster kan. Kemudian iklan interaktif yang kita boleh touch tu, Akmal. Ada iklan yang macam tu kan. Okey, seterusnya mereka kena hasilkanlah, dah belajar-belajar ni semua kan. Mereka kena hasilkan, mereka bentuk bahan promosi dengan mengaplikasikan ciri periklanan yang baik menggunakan perisan grafik. Okey, perisan grafik yang mereka belajar kat sekolah, okey, adalah perisan raster dan vektor. Mana-mana dia boleh pilih lah, Akmal. Dia dah mahir guna jenis banyak jenis kan perisian tu, so dia boleh pilih. Nak yang perisian macam contoh Adobe Photoshop, Macromedia Freehand. Okey, so mereka boleh pilih dan buat satu bahan promosi. Satu je, Akmal, tapi belajar banyak. Okey. Kemudian menghasilkan bahan promosi untuk tujuan promosi. Okey, ini adalah contoh hasil karya murid. Okey, daripada lakaran kecil dia buat satu risalah lah. Daripada banyak-banyak tu dia pilih risalah. So dia buat lakaran kecil untuk risalah. Okey, kemudian mereka buat lakaran kasar. Satu je lakaran kasar tu daripada banyak-banyak ni kan. Dan lakaran komprehensif dia kena warna lah. Okey. Seterusnya ni lah yang mereka buat guna perisian komputer. Dekat sini lah cabaran dia, Akmal, bila kita PDPR kat rumah. Ada murid tak ada komputer, Akmal. Macam mana nak buat dalam komputer kalau tak ada komputer? Betul juga, cikgu. So ada murid yang tak boleh buat dalam komputer, kita stop setakat lakaran komprehensif. So kita tunggulah, kita doa banyak-banyak. Cepatlah pandemik ni berakhir. Amin. Kita pergi ke sekolah boleh guna komputer. Dekat mak-mak komputer, cikgu. Betul, kan? banyak komputer kat mak-mak nak siapkan kerja-kerja ni kan. Okey. So ada banyaklah jenis-jenis yang mereka buat ni. Risalah, kain rentang, katalog kan. Okey. So kita pergi pada soalan. Soalan kelima ni. Darjah 5 menunjukkan pernyataan tentang bahan promosi. Okey, ada A, B, C, D. Okey, A, rekaan bahan promosi yang biasa digantung pada tiang lampu secara menegak. Okey. Yang kedua, yang B pula, bahan promosi pada selai kertas yang biasa diedarkan terus. Okey, dia bagi je terus kat pelanggan. C, rekaan bahan promosi pada struktur tersendiri, sama ada di atas tanah atau pada bangunan. Okey, dan kemudian rekaan bahan promosi yang biasa digantung pada tiang secara melintang. Ini cikgu ada baru je sebut tadi. Baru sebut. Siapa rasa? Kita nak minta Syahidah. Okey, Syahidah. Silakan. Okey. A tadi yang mana, Syahidah? Apakah jenis bahan promosinya? Kita letak secara menegak. Ini kalau siapa nak kahwin ni, dia malam sebelum kahwin tu dia dah pasang lah, cikgu. Betul. Dekat tiang lampu. Apa dia, Syahidah? Tak dengar. A apa? A apa?
Gegantung. Gegantung. Okey. right. B. Risalah. Risalah. Okey. C. C. Poster. Poster. D. D. Kain rentang. Kain rentang. Okey, kita tengok jawapan dia betul tak? Betul, cikgu. Gegantung. Risalah. Risalah. Poster. Kain rentang. Okey, Ya. betul semua. Baik, Syahidah. Syahidah dapat 4 markah. Okey. Next, kita tengok. Soalan ni kali ni ialah untuk pengetahuan tentang urutan. Bila urutan bukan masa macam ni, Akmal. Urutan ni maknanya turutan. Langkah demi langkah. Step Ya, by cikgu. step kan. So, tengok. Raja 6B merupakan poster pengiklanan produk makanan yang terhasil daripada Raja 6A. So, bermakna asal-asalnya gambar kita dapat ialah gambar 6A. Okey. Kemudian kita nak jadikan dia kepada 6B. Kita tambah teks, kita tambah harga semua tu kan. Logo. Oh. Kita nak jadikan dia sebuah poster pengiklanan. Baik. Okey. So, siapa nak jawab soalan ni? Siapa belum lagi? Rasa semua Siapa dah. belum? Oh, Taren. Taren dah tadi. Taren Okey, dah. siapa nak volunteer? Arif lah balik. Dia kata senang tadi. Mari kita cuba. Arif Okey. boleh tak? Lepas Arif, Taren stand by Taren. Okey, kita cuba Arif. Okey, jadual 6 menunjukkan langkah kerja penghasilan poster yang tidak mengikut urutan. Kejap. Okey, nampak jawapan dah. Dapat jawapan pula. Alamak. Arif, langkah 1B tau. Dia kata senang tadi kan. Ada tu bagi jawapan terus. Okey, cuba susun balik Arif. Langkah 1 sampai langkah 5. Silakan Arif. Yang mana nak buat dulu? A ke B, C, D, E? Langkah 1. Langkah 1 A kot. A Tak, bukan. Yes. A. Alamak. Arif, boleh? Are you sure? Arif, minta maaf. Boleh tak dekatkan awak punya mikrofon tu dekat mulut awak? Apabila bercakap. B. B. Okey. Nak tengok terus? B. Okey, betul. Okey. Sebab Akmal bagi tahu jawapan bocor Okey, langkah kedua. Minta maaf, saya tak boleh tolong dah. Okey. Langkah 2 E. E. Apa? E, cikgu. E. Elephant. Okey, betul lah. Terlaju benar cikgu ni. Langkah 3C tau, langkah 3C. Okey, lepas dah guna marquee tool. Okey, dah guna copy paste. Edit copy paste. Next. Langkah 3. Langkah 3 C. Okey, C. Alright. Lagi langkah keempat. Okey. A. Okey, lepas dah flip. Betul. Aish, laju. Ya. Aduh. Betul ke cikgu jawapan yang diberikan oleh Arif? Last kali tadi apa dia buat? Dia sebut D, cikgu. D. Okey, betul. 5 markah. So, 5 markah untuk Arif. Okey, bagus. Okey. Betul lah dia kata senang kan? Okey, Itu pun kali dua ni jawapan tengok. saya bagi kat dia tu, cikgu. 3 lah kita bagi dia. Ditolak 2 markah ya. Okey, konstruk P8, pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi. Ini adalah melalui kajian, Akmal. Kita Baik. tengok dalam situasi sebenar bagaimana orang buat bahan promosi itu dan sesuaikan dengan keadaannya. Okey, so kita tengok soalan nombor 7, merupakan beberapa situasi yang perlu diambil kira semasa memilih bahan promosi. Jadual 7 tu ada banyak tu kan, A, B, C, D, E. Yap. So pengiklanan ketika menyambut perayaan. Ini dia dah bagi situasi sebenar, Akmal. Dia tak ada describe apakah bentuknya panjang ke menegak ke melintang kan, tak ada dah. Okey, dia terus bagi situasi sebenar. Okey, yang kedua, pengiklanan menawarkan koleksi barangan melalui katalog bagi menarik tindak balas kumpulan sasaran secara langsung. Alright. C, pengiklanan yang sesuai ditampal pada dinding tumpuan orang ramai. D, pengiklanan yang menggabungkan audio dan animasi supaya iklan kelihatan lebih menarik. Dan E, pengiklanan yang sesuai memberi maklumat secara terperinci dan berinteraksi dengan pengguna. Ada keyword dia tu. Okey. So, nak jawab, siapa nak jawab ni? Pilih yang mana? Okey. Taren. Taren boleh jawab? Boleh. Okey. Cuba yang pertama dulu. Iklan televisyen yang mana, Taren? Donkey. Donkey. Oh, dia bagi senang bunyi donkey. Saya cari mana donkey kat situ. Ada donkey kat situ. Pengiklanan seterusnya. animasi. Next, Risalah. B. Okey, B. Okey, betul. Risalah. Seterusnya, iklan interaktif. E. E. Okey, betul. Alright. Poster yang mana, Taren? A. Okey, A. Okey, betul. Dan Ini saya last tolong kali dia boleh, cikgu? Akmal boleh tolong. Yang mana, Akmal?
Si cikgu. Okey, si. Okey, betul Taren. 5 markah. Tahniah. Tahniah, Okey, Taren. bagus. Alright. Okey, sekarang kita pergi soalan bahagian B. Okey, soalan ni dia adalah satu bahan promosi. Apa rasa-rasanya yang sesuai ni, Akmal? Saya nampak daging manis tu cikgu. Makan kan? dengan nasi putih panas-panas. Sedapnya. Okey, soalan dia. Nyatakan 2 jenis bahan promosi yang sesuai bagi iklan produk ini. Siapa nak jawabnya, Akmal? Ada siapa? Murid perempuan pula? Cikgu boleh patah sikit gambar tadi cikgu? Patah balik tak nampak ya? Laju sangat cikgu. Okey. Siapa? Mungkin kita minta ini dia, Emina Khaira. Okey. Boleh? Emina. Boleh. Okey, silakan Emina. Apa jenis Jawapannya, produk? Bahan promosinya. Poster dan juga risalah. Poster dan risalah. Okey, kita tengok poster dan risalah. Okey, betul. Yeay. Sebab 2 ni memang mudah ya, Akmal. Untuk kita buat standard lah saiz A4 kan. Kita nak edarkan pada orang, nak tampal-tampal senang. So mereka sukalah 2 ni. Okey. Sorry. Okey, soalan kedua. Soalan B. Nyatakan 4 langkah menghasilkan reka bentuk bahan promosi. Okey. Apa? Siapa nak jawab? Timothy, boleh Timothy? Timothy. Boleh. Okey. So langkah pertama apa, Timothy? Boleh. Yang langkah pertama, kajian lapangan. Kajian lapangan. Okey, Okey. betul. Lepas buat kajian lapangan, kita nak buat apa? Kajian kecil. Lakaran kecil. Lakaran kecil. Yang ada 6 tadi Atau tu, Akmal. thumbnail. Thumbnail. Lepas tu, kita pilih satu je. Apa tu? Lakaran kasar. Yes, lakaran kasar. Last sekali. Lakaran komprehensif. Yes, yang ni yang berwarna tu. Okey, betul. Dapat 4 markah. Yeay. Okey, last. Terangkan 2 ciri periklan yang diaplikasikan dengan baik pada Darjah 8. Okey, siapa boleh jawab? Okey. Siapa nak jawab? Anissa boleh? Anissa lagi. Ataupun kita Siapa? minta Hanisa. Anissa. Boleh. Okey, Okey. Hanisa Hafiz. Silakan. Yang pertama, ciri dia? Pengiklanan yang pertama jelas. Betul. Setiap iklan mesti jelas lah kita tahu produk dia apa. Cuba terangkan sikit ayat dia macam mana nak buat ayat tu. Iklan yang dipaparkan jelas dan mudah difahami. Okey, betul. So, Oleh siapa? siapa yang kena faham? Oleh masyarakat. Okey. Yang kedua, apa ciri ni lagi? Ada banyak ciri-ciri ni. Pilih satu lagi. Grafik yang menarik. Macam yang Akmal kata tadi, gambar daging tu lah. Sedap tu kan? Meleleh, cikgu. Betul. Grafik dia betul terliur. menarik. Cuba bagi ayat sikit penerangannya. Okey, kenapa grafik yang menarik? Gambar yang ringkas dan menarik minat orang ramai. Untuk apa tu? Untuk mengetahui maklumat berkaitan produk. Yeah. Okey, betul. Itu dia. Ini dapat 4 markah, Nisa. Tahniah. Tahniah, Okey, Hanisa. cukup penerangan dia. Okey. Betul, cikgu. Okey. Cikgu. Sebelum kita nak pergi ke pembukusan ni, baru saya nak buat surprise, cikgu dah tunjuk pula. Dah tak surprise. Tadi kita dah tengok dah contoh-contoh soalan kan, rata-ratanya murid-murid kena faham apa yang kehendak soalan dia nak. Kalau dia tunjuk gambar tu, okey. Apa dia nak daripada soalan tu, daripada gambar tu, baru kita boleh jawab. Jangan gopoh-gapar. Itu apa yang Cikgu Rosa katakan tadi. Selepas ini kita akan lihat pula pembukusan ataupun packaging selepas ini dalam Sukses SPM 2021. TV KPM. Didik TV KPM.
Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Rosa. Cikgu, saya nak tahulah mengenai pembungkusan ni. Apa yang murid-murid akan belajar dalam pembungkusan ni, Cikgu? Okey, so untuk tajuk pembungkusan ni Akmal, mereka dah belajar dah kepentingan kenapa kena ada bungkusan. Lepas tu mereka dah tahu dah macam mana nak kenal pasti nak sesuaikan bahan macam mana dengan pembungkusan macam mana. Kan ada bahan kena masuk dalam botol, Betul. ada bahan kena masuk dalam kotak, kan? So kemudian mereka dah lakar dah jenis bentuk label pembungkusan, dah ada hasilkan label pembungkusan. Sebab dalam tajuk mata pelajaran ini, kita hanya buat label je Akmal. Kita tak buat packaging dia. Itu subjek lain. Kita buat label saja. Kita gunakan komputer untuk buat rekaan untuk label. Okey. Baik. So ini adalah contoh hasil karya murid lah. Okey, dia buat contoh satu untuk pembungkusan, label pembungkusan. Okey. So ini ada lagi hasil karya murid juga. Okay, daripada lakaran kasar, kita terus pergi lakaran kasar lah sebab lakaran kecil dia banyak kan, ada 6. So kita terus tunjukkan lakaran kasar dan terus pergi kepada lakaran komprehensif yang berwarna. Nanti dia masuk komputer lah. Dia kena lakarkan dalam komputer dan kemudian nanti dia akan menjadi macam ni. Okey, so ini semua adalah contoh label-label pembungkusan yang dihasilkan oleh murid-murid 5 Bill Gates ni lah. Okay, ada produk yang macam makanan, okay, ada yang macam apa ni? Pomade ni, krim rambut Pomade, Cikgu. Akmal pakai. So ni Cempedak goreng ada situ, Cikgu? Cempedak goreng tak ada lah, Akmal. Mereka ni tak jual makanan tradisional, dia jual moden-moden je semua. Okey, so kita pergi pada soalan 9. Siapa nak ditanya ni? Siapa boleh jawab untuk pengetahuan tentang terminologi? Ya. Okey. Definisi je ni, senang je. Siapa boleh? Emina, mungkin boleh Emina? Yang mana soalan dia, sebahagian daripada pernyataan dalam jadual 9 berkaitan dengan maksud pembungkusan. Berdasarkan jadual 9 juga tandakan betul bagi pernyataan yang betul tentang maksud pembungkusan dan pangkah untuk tidak berkenaan pada ruang jawapan. Siapa nak jawab? Nampak Emina boleh tu? Emina Khaira, boleh? Emina Khaira. Silakan Emina. Boleh. Okey, silakan. Yang pertama, salah. Okey. Siapa yang salah? Saya ke awak? Baca dulu. Elemen penting. Baca pernyataan tu. Apa yang salah? Tiba-tiba salah, terkejut saya. Elemen penting dalam menentukan harga sesuatu barangan, salah. Okey. Sains dan teknologi untuk memelihara kualiti barangan semasa dihantar, disimpan dan dipamerkan, betul. Okey. Sebarang bentuk persembahan bersifat tidak peribadi, salah. Okey. Yang terakhir, ditujukan kepada kumpulan sasaran dengan tujuan untuk melariskan jualan sesuatu produk, betul. Okey. 4 markah. Okey, so tujuan secara tak langsung kita tahulah kat sini tujuan untuk kita buat label pembungkusan tu untuk menarik perhatian orang nak beli produk tu. Kalau pembungkusan tak menarik, orang tak beli produk, rugilah kita kan? Betul. Walaupun barangan itu berkualiti. Bagus, ya. Okey, next untuk soalan 10, siapa nak jawab? Okey, soalan 10 murid-murid. Ada siapa nak cuba? Taren? Mau Taren? Boleh ke? Okey, Taren. Boleh. Cuba soalan 10. Baca soalan 10 tu, Taren. Sebahagian daripada pernyataan kriteria berikut berkaitan dengan pembungkusan konvensional. Okey. So tandakan right pada kriteria pembungkusan konvensional yang betul dan pangkah pada yang tidak berkenaan pada ruang jawapan. Okey. Yang pertama, menggunakan bahan berasaskan tumbuhan. Salah. Okey, Anda salah. pasti? Sorry. Betul. Tumbuhan tu macam mana? Pembungkusan tumbuhan tu, Taren? Betul, Cikgu. Macam ketupat kan? Kita bungkus guna daun kan? Daun, tu konvensional ke moden? Konvensional, Cikgu. Konvensional. Okey, next. Kertas dan karbon. Menggunakan kertas dan karbon, salah. Okey. Betul ke? Tu moden, Akmal. Okey, surat khabar. Surat khabar. Kita bungkus nasi lemak guna surat khabar. Moden ke? Konvensional. Betul. Okey. Gunakan tanah liat. Tanah liat ni bukan kita bungkus pakai Play-Doh tu, Akmal. Tak jadi nanti kan? Dia dah jadi dalam bentuk seramik lah. Okey, betul ke salah? Betul. Okey, konvensional. Last sekali, polistrena. Apa tu polistrena? Salah juga. Okey, salah. Polistrin kan? Ya. Moden. Betul. Okey, 5 markah untuk Taren. Tahniah, Taren. Okey.
Next, ini adalah satu reka bentuk label pembungkusan yang tak menepati spesifikasi, Akmal. Nak jual kat pasar raya tak boleh masuk kedai. Okey? So kita tengok apa yang boleh murid-murid siapa yang boleh jawab ni? Nyatakan 2 kelemahan yang terdapat pada pembungkusan tersebut. Siapa boleh jawab? Syahidah boleh? Okay. Cikgu, mungkin kita boleh tengok lagi sekali gambar rajah tadi, cikgu. Gambar rajah dia. Ya. Ni. Ini macam tak ada barcode ni, cikgu. Kan? Okey, siapa nak jawab? Sesiapa saja, volunteer. Timothy nak jawab? Siapa? Mungkin kita minta ni lah Syahidah Ibrahim. Syahidah. Okey, cuba Syahidah. Syahidah Ibrahim. Apa kelemahan label pembungkusan ni? Maklumat yang tidak lengkap. Maklumat tak lengkap. Okey, lagi? Tengok sini je rasa boleh. Grafik. Apa dia? Grafik dia kurang menarik. Okey. Grafik yang kurang menarik. Grafik kurang menarik. Okey, maklumat tak lengkap. Dia kena penerangan dia kan? Kemudian grafik tak menarik. Alright, bagus. Okey, 2 markah. Seterusnya nyatakan 4 maklumat utama yang perlu ada pada reka bentuk label pembungkusan. Ini yang standard saja. Siapa boleh jawab? Siapa? Timothy? Okey. Ni soalan terakhir ni betul, cikgu Cepat. Betul. Dah last ni. Tak nak masuk TV ke? Siapa? Timothy tak dengar suara cikgu ke? Okey. Orang lain? Timothy, saya tahu Timothy boleh, Timothy. Alright. Okey. 4 maklumat utama yang perlu ada pada label pembungkusan, Timothy. Apa dia yang pertama? Yang paling penting ialah yang pertama nama produk. Okey. Nama produk terbaik, Timothy. Yang kedua ialah nama pengeluar. Okey. Iaitu syarikat mereka. Alright. Betul. Yang ketiga isi kandungan bahan. Okey. Yang keempat pula ilustrasi logo berkaitan dengan produk tersebut. Okey, bagus. Terbaik, Timothy. Well done. Okey. So, seterusnya terangkan 2 penambahbaikan pada label di atas. Dah tahu ada kelemahan, kita kena buat penambahbaikan lah. Yep. Okay, siapa nak jawab nak beri penambahbaikan ni? Okey. Ada siapa? Kita minta Syazah. Syazah tak ada kat sini, cikgu. Oh, itu mata pelajaran lain, cikgu. Siapa? Arif? Boleh, Arif? Ini soalan terakhir dah. Kata senang, Arif. Senang je, Arif. Terangkan 2 penambahbaikan. 2 penambahbaikan. Yang pertama kita nak buat macam mana nak bagi cantik. Arif, macam biasa Arif boleh rapatkan mikrofon awak dekat mulut. Terima kasih. Tambahan info berkaitan nama syarikat peluang. Sebab tadi dia cakap maklumat tak lengkap kan? Kita tambahlah info. Okey, yang kedua. Kena bagi contoh tak, Arif? Lagi? Yang kedua. Wang latar belakang berjalur, ubah suai saiz. Tadi Akmal pun cakap macam barcode barcode. Kita buanglah barcode tu. Kita buang barcode tu. Lepas tu kita ubah suai lah saiz dia ke apa bagi menarik kan? Bagus. Okey. Terima kasih, Arif. 4 markah, Arif. Okey, itu dia, cikgu yang ni pula cikgu nak terangkan macam mana pula? Yang ni kena fikirkan boleh lah, Akmal. Apa lagi? Kan? Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan tips juga kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini, macam mana diorang nak sukses dalam mata pelajaran ini, cikgu? Ya, pada cikgu lah kan yang penting, Akmal, persediaan tu kena daripada awal lah. Okey, mereka mesti sediakan peralatan. Yang paling penting sekali alat tulis tu mesti bawa pensel warna, Akmal. Oh ya. Sebab dalam soalan lakaran kita kena mewarna. Kadang-kadang ada soalan macam tadi lakaran kasar, untunglah tak kena warna. Kalau lakaran komprehensif mesti kena warna. Okey, ingat so tu. mesti bawa pensel warna. Bawa pensel warna, cikgu Kemudian kena teliti soalan tu. Jangan main terus baca bawah terus nak jawab. Kita kena baca satu demi satu dan buat betul-betul kalau ada highlighter lah kan, bawa highlightkan betul-betul mana kehendak soalan tu, Akmal. Okey, terima kasih Cikgu Rosa di atas perkongsian tersebut dan juga terima kasih kepada murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1 Selangor. All the best, insya-Allah. Okey, kepada anda semua kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye. Bye.